Kalau pernah tengok Mr. Bean, ada satu scene tu, ada satu kereta proton. Okay, jadi proton telah pun ditubuhkan pada tahun 7 Mei 1983 dan idea penubuhan proton ini sememangnya telah dipelopori oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi bila kita nampak pewujudan proton ni, dia adalah satu era ataupun fasa perubahan daripada sebuah negara Malaysia yang fokus kepada pertanian yang berubah fasanya ke era pemodenan. Apabila proton dilancarkan, ianya bukan saja setakat kereta, tapi ia membawa suatu fasa baru dari segi ekonomi apabila negara akan memberikan fokus kepada proton, dan secara tak langsung juga sistem penstrukturan jalan di Malaysia juga akan berubah ataupun dimodernkan, kerana kita akan dapat foresee, kita akan dapat ramal bahawa pelambakan kereta-kereta kebangsaan ini akan berlaku di tanah air pada ketika itu. Jadi itu adalah salah satu impak proton yang paling asas yang mungkin dapat diramalkan pada ketika itu apabila pada projek kereta nasional ini dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir. Proton pada ketika itu selaras dengan dasar pandang ke timur telah pun menjemput atau mengadakan sesi libat urus bersama Mitsubishi Motors dari Jepun. Jadi berlakulah kerjasama di antara Mitsubishi dan juga Proton, maka terhasillah kereta nasional yang pertama, iaitu Proton Saga yang dilancarkan pada 9 Julai 1985. Jadi ini adalah tarikh keramat yang mana Malaysia secara sah memiliki kereta buatan sendiri, dan kita adalah negara pertama di region Asia Tenggara ini yang menghasilkan kereta buatan sendiri. So kita nampaklah evolusi Proton daripada reka bentuk Proton Saga ketika itu. Kemudiannya Proton telah menghasilkan satu model lain dipanggil sebagai Proton Saga Iswara. Kemudiannya Proton Saga Aerobag, dan kemudian adalah model yang saya kira paling cemerlang semasa eranya, iaitu Proton Wira. Jadi Proton Wira ini dilancarkan pada tahun 1993. Jadi Proton Wira menjadi suatu trend pada ketika itu. Dia trending macam menjadi satu kereta idaman. Pada zamannya dia nampak sangat aerodinamik, nampak sangat moden pada ketika itu. Zaman kemuncak Proton Wira adalah climax kepada kecemerlangan Proton pada tahun 1990-an. Dan kemudiannya untuk segmen yang lebih mewah atau lebih eksklusif, Proton Perdana pula dihasilkan. Menjelang tahun 2000, ini yang kita nampak zaman permulaan Proton itu dilihat sedikit merudum apabila kemunculan Pro 2. Pro 2 ditubuhkan pada 1993, tapi menjelang tahun 2000 apabila Pro 2 melancarkan Myvi, dan nampak zaman kejatuhan Proton bermula pada awal tahun 2000. Dan model-model Proton pada ketika itu adalah seperti contoh Proton Wajah, Proton Juara, Proton Arena, seterusnya Proton Gentoo, Proton Savvy. Jadi kesemua model Proton pada awal 2000 ni dilihat tidak berjaya, terutama Proton Juara. Dan kita tak ingat Proton Juara tu macam mana. Sedangkan Proton Juara tu berbentuk kotak, dan Arena ni pula macam bentuk macam Hilux. Jadi model-model ni tak dapat tempat, sebab mungkin disebabkan dari segi ekonominya sendiri, Pro 2 menghasilkan produk yang lebih marhain kepada rakyat pada ketika itu, yang menyebabkan Proton dilihat bukanlah option pertama. Pada awal tahun 2010, Proton mula mendapat nafas baru dengan penghasilan Proton Inspira, dan kemudiannya diikuti Proton Preve, dan seterusnya Proton Suprema S, dan seterusnya Proton Iris. Jadi pada awal tahun 2010 dan sebagainya, Proton mula melancarkan konsep yang lebih aerodinamik yang mula menarik minat masyarakat Malaysia, walaupun pun masih tak dapat nak lawan dengan dominasi oleh Pro 2. Sehinggalah pada tahun 2019, Proton akan dijual kepada syarikat yang berpangkalan di China, iaitu syarikat Geely. Geely ni sebenarnya adalah satu nama besar. Orang kata kalau tengok CV, resume Geely ni, dia bukanlah syarikat yang biasa-biasa, kerana dia adalah pemilik kepada Volvo yang berpangkalan di Sweden tu. Tetapi ada juga suara ataupun pandangan lain yang bersifat negatif, menyatakan adakah ini petanda bahawa Proton ini akan terkubur selepas pengambil alihan Geely. Dan pada pendapat peribadi saya, pengambil alihan Geely terhadap Proton ini sebenarnya membuka nafas baru yang lebih segar kepada Proton itu sendiri. Apabila selepas Geely mengambil alih Proton, Proton mengeluarkan atau melancarkan model yang saya kira sangat sensasi, yang sangat cemerlang, iaitu Proton X70. Jadi Proton X70 membuka satu perspektif baru untuk masyarakat kembali memandang Proton.
Jadi dapat dilihat penerimaan masyarakat Malaysia pada ketika itu yang boleh menerima dan menjadi demand, on hot demand. Proton X70 ini proton bijak, kemudiannya mengeluarkan model yang lebih ekonomi, iaitu X50 atau X50. Kemunculan X70 dan X50 sebenarnya merubah penjenamaan proton itu sendiri di Malaysia apabila kereta X50 dan X70 ini dilihat membanjiri lebuh-lebuh raya dan mula diminati oleh masyarakat Malaysia terhadap proton. Kita ada X70, kita ada X50 dan kemudiannya kita ada X90 yang lebih besar dan kemudiannya kita ada satu segmen baru iaitu S70. Jadi sebagai kereta national car yang pertama, pastinya ada banyak impak. Yang pertamanya bersifat positif adalah dari segi kemajuan pemodenan negara itu sendiri, yang membuka peluang pekerjaan dan membuka peluang kemahiran dan pastinya membuka nama Malaysia lah kepada masyarakat antarabangsa. Kena tahu model Proton di awal penghasilannya pada tahun 90-an bukan saja dijual di Malaysia, tapi Proton masuk ke pasaran Australia, pasaran Amerika Syarikat dan pasaran United Kingdom. Kalau pernah tengok Mr. Bean, ada satu scene tu, ada satu kereta Proton. Itu dari segi pro. Dari segi con, dari segi negatifnya pula, kita dapat lihat apabila Malaysia pada tahun 1980-an kita fokus kepada pelancaran kereta nasional, pada ketika itu kita sebenarnya telah melupakan kepentingan public transportation ataupun pengangkutan awam, kerana masyarakat Malaysia pada ketika itu didedahkan untuk memiliki kereta sendiri dan kita telah menolak ataupun kita tidak memilih polisi untuk mengutamakan pengangkutan awam. Maka kita dapat lihat pada hari ini apabila negara kita fokus pula kepada pengangkutan awam, dia memberi kesan apabila stesen pengangkutan awam yang ada pada hari ini tidak bersifat fleksibel dan tidak kondusif kepada pengguna. Sebagai contoh di Cyberjaya, kita ada satu stesen MRT, tetapi untuk kita ke stesen berkenaan, kita tak boleh berjalan kaki. Sebab itu kita perlukan sebuah kenderaan, motor atau kereta untuk kita parking di stesen MRT Cyberjaya sebelum kita menggunakan MRT ke destinasi lain. Jadi kita nampak dekat situlah dia punya kesan positif dan kesan negatif dengan penubuhan Proton sebagai kereta kebangsaan. Walaupun bagaimanapun, Proton tetap kebanggaan rakyat Malaysia.